Okay, Assalamualaikum. Dan semoga anda dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay, hari ini kita akan mempelajari beberapa perkara yang akan saya gabungkan sekali, iaitu kita akan mempelajari elips, parabola dan tangent. Saya akan masukkan terus kepada latihan, cuma saya nak terangkan sedikit lah. Okay, untuk elips, saya dah minta anda buat latihan untuk elips itu dan ada di antara anda telah pun menghantar, ada yang belum menghantar. Okey. So kalau lihat di sini elips, ciri utamanya ada paksi meja. Paksi meja adalah paksi ataupun ukuran yang paling panjang. Paksi minor adalah ukuran yang paling kecil. Okey, untuk paksi, paksi minor, paksi meja. Ia tidak semestinya berada dalam keadaan mengufuk sebegini. Ia mungkin boleh dalam keadaan menegak sebegini, di mana paksi mejanya dalam keadaan tegak, paksi minornya dalam keadaan mengufuk. Okey. Jadi ada beberapa kemungkinan lah untuk elips. Ada masanya ia akan berada dalam keadaan condong. Okey, tapi yang pentingnya di antara paksi ini, di mana ianya bersilang, di situlah ada pusat elips. Dan ianya bersilang dalam keadaan bersudut tepat. Okey? Ada pusat elips, ada paksi meja, ada paksi minor. Okey? Kemudian parabola. Perhatikan parabola. Parabola ada paksi simetri. Parabola ada mercu. Ini ciri-ciri parabola. Ada paksi simetri, ada mercu. Okey. Okey, bagaimana kita nak melukis elips? Okay, kalau awak lihat di sini, untuk melukis elips kita perlukan dua bulatan. Okey, satu bulatan yang mempunyai paksi minor, satu bulatan lagi yang mempunyai paksi major. Tapi apabila kita nak lukis bulatan tersebut, kita kena bahagi duakan paksi tersebut untuk dapatkan jejari bulatan. Okay, tujuan kita membahagi dua, kalau lihat di sini setengah paksi minor, setengah paksi major. Di mana setengah paksi major ini adalah jejari. Okay, setengah paksi minor ini adalah juga jejari untuk bulatan kecil, paksi major untuk bulatan besar. Okey. Kemudian bulatan ini kita bahagikan kepada 12 bahagian. Macam mana nak bahagi pada 12 bahagian? Kita gunakan set square. Okey, set square 30 60, perhatikan. 30 kan? 30 gariskan. Kemudian 60. Okey, cuma putarkan sahaja set square anda untuk dapatkan pembahagi untuk elips tersebut. Okey. Kemudian kita dapatkan butiran, dapatkan titik-titik untuk kita sambungkan menjadi elips. Okey, ini elips. Okey. Nanti saya akan tunjukkan dalam soalan. So, fakta penting. Fakta penting. Ini fakta penting ni awak tuliskan dalam buku nota awak. Ini fakta penting. Elips mengufuk terhasil. Ini mengufuk lah kan. Apabila binaan garisan menegak dari bulatan major dan garisan mengufuk dari bulatan minor. Okay, ini adalah elips dalam keadaan menegak. Okay, ini adalah elips dalam keadaan menegak. Right. Kemudian kita ada parabola. Okey, parabola kita tak gunakan bulatan. Parabola kita gunakan segi empat tepat. Kita akan gunakan segi empat tepat. Okey, bagaimana nak membuat parabola? Kita akan membahagikan sisi segi empat tepat ini. Kita akan membuat separuh. Okey, kalau lihat di sini, ini adalah ukuran separuh parabola, separuh segi empat tepat.
Kita buat separuh dulu, baru kita buat di other side lagi. Okey, pembahagiannya, yang ini penting, pembahagian. Okey, macam mana nak buat? Kita kena pasti mercu parabola. Okey, kena pasti mercu parabola. Di mana mercu ini adalah tempat permulaan dan pembahagian sisi. Dibuat di belakang lengkung parabola. Katakan parabola kita nak buat macam ni. Jadi kita mesti membahagi di belakang. Sisi belakang ini awak bahagi. Nanti saya akan tunjukkan dalam soalan. Okey. Itu parabola. Okey, tangent. Ini awak dah pelajari dalam matematik. Ini titik tangent. Ini garisan normal. Garisan normal adalah daripada pusat bulatan dan bersentuhan dengan titik tangent. Bersudut tegak dengan garisan tangent. Ini garisan normal. Ini titik tangent. Garisan ini adalah garisan tangent. Tangent adalah satu garis lurus atau bulatan yang bersentuhan dengan bulatan atau lengkuk yang lain. Ianya hanya bersentuhan, tidak menyilangi. Contohnya ini ada bulatan, awak ada satu garisan di sini. Jadi ini bukan garisan tangent sebab ia menyilangi bulatan ini pada dua titik. Garisan yang menyambungkan pusat bulatan dengan titik tangent disebut sebagai garisan normal. Garisan normal menyambungkan pusat bulatan dengan titik tangent. Itu garisan normal. Dan ianya berserenjang. Berserenjang di mana ia bersudut tepat dengan garisan tangent. So, lihat ni bulatan menyentuh garisan. Bulatan menyentuh bulatan di mana di sini titik tangentnya. Di sini garisan normalnya. Ini penting, garisan normal. Kemudian bulatan menyentuh di sebelah luar. Dua-duanya di sebelah luar. Ini garisan normalnya. So saya teruskan kepada soalan di mana kita akan mengaplikasikan kaedah melukis bulatan dan juga elips. Ini adalah soalan soalan 32. Soalan 32 muka surat 48. Anda kena pandai mencari maklumat, kena pandai membaca maklumat. Lihat di sini soalan menyatakan bahawa diberi satu pencontoh A, B, C, D, E, F, G. Dan diberi C, D, E, F dan G adalah titik tangent. C, D, E, F dan G adalah titik tangent. Dan juga O ialah pusat elips. Mana O? Sini O. Ini pusat elips. Ini adalah elips anda. Kalau dilihat elips ini adalah dalam keadaan menegak. AG adalah garisan tangent. AG adalah garisan tangent. Anda diminta untuk lukis. Lukis semula yang ini. Lukis balik. Ikut saiz penuh. Ikut saiz yang diberikan. Di sini dah ada diberi maklumat. Untuk elips ini ada paksi major 140 mm, paksi minor 100 mm. Jadi kita akan mulakan dengan melukis elips. Ini hanyalah suku elips. Jadi kita akan mulakan dengan melukis elips sebab ini maklumat dah ada. Kita mulakan dengan bahagian yang dah diberi maklumat penuh. Mulakan dengan elips. Kalau ingat tadi, elips kita kena lukis bulatan, circle . Kita kena lukis bulatan, circle. Bagaimana kita nak lukis? Lihat balik. Suku elips, paksi major 140, paksi minor 100 mm. Jadi kita kena buat ukuran. Ini adalah pusat O kepada A, O kepada B.
lihat yang mana lebih panjang. OA lebih panjang, maka OA adalah paksi meja. Tetapi OA bukan berukuran 140. Kena bahagi 2. Okay, kena bahagi 2. Maka OA adalah 70. Ingat setiap kali soalan yang ada berkaitan dengan elips, kita kena bahagi 2 nilai paksinya. Kemudian OB adalah paksi minor. So 100 mm bahagi 2. Jadi awak dapat 50. Okey? 70, 50. Okey, kita mulakan dengan elips terlebih dahulu. Jadi saya akan lukiskan garisan. Jadi sini pusat O. Tadi saya katakan paksi meja adalah 70. Okey. Paksi meja adalah 70, paksi minor adalah 50. Kita bagi 2 tadi. Jadi, ambil ukuran 70. Okey, ambil ukuran 70. Okey. Tandakan daripada pusat O 70. Okey, tandakan. Tadi saya katakan lukis circle kan? Untuk elips, lukis circle, tanda terus lukis circle. Okey. Kemudian, paksi minor 50. Ambil ukuran 50. Okey, ambil ukuran 50. Okay, ambil ukuran 50. Tandakan atau lukiskan lengkuk dari pusat O. Pusat O adalah pusat elips tadi. Lukiskan sukuan bulatan sebab kita nak lukis suku elips. Okey, sukuan bulatan. Okey. Sekarang kita nak membahagi. Okey, bahagi elips. Dengan menggunakan set square. Bahagi elips. Okey, pusing. Putar sahaja. Jadi anda dah membahagi. Okey, setiap langkah yang anda buat ini, kalau dalam ujian ada markah. Lukiskan bulatan itu ada markah, membahagi ini pun ada markah. Kemudian next adalah kita mencari titik. Macam mana nak cari titik? Okey, lihat semula soalan, kaji balik soalan. Kita perlukan titik A dan titik B. Okey, mana titik A? Titik A ini berada di atas. Titik B berada di sebelah dalam. Titik B berada pada paksi minor. Titik A berada pada paksi major. Okey. So, perhatikan titik B pada garisan mengufuk. Okey, titik B berada pada garisan mengufuk. Maka kita kena lukiskan garisan menegak. Kenapa menegak?
Okay, clue kita yang kita ingat, clue kita adalah merujuk pada titik A dan titik B. Untuk titik B, B berada pada garisan mengufuk. Dan kita kena lukis garisan menegak. Bersilang, ianya seolah bertangen pada bulatan minor. Okay? Jadi, apa-apa titik di antara ini, katakan saya label pada sebagai titik 1, 2. Okay, titik 1 dan 2. Kalau titik B ini dilukis garisan menegak, maka titik 1 pada bulatan minor ini juga dilukis dengan garisan menegak. Begitu juga dengan titik 2. Dilukis juga dengan garisan menegak. Okey. Kalau B menegak, maka A mengufuk. A mengufuk. Kenapa A mengufuk? Sebab di sini sudah menegak. Jadi di sini pula adalah mengufuk. Jadi A adalah pada bulatan major. Maka mana-mana kawan A yang berada di luar, kan? Saya letak sini 2 dalam, 2 luar. Mana-mana titik 2, ya titik kawan A yang berada di bulatan major juga dilukis dengan garisan mengufuk. Okey. Jadi titik yang kita perlukan adalah titik A, di mana titik 2 ini bersilang dan juga titik 1 ini bersilang. Ini titik yang awak nak. Okey. Kemudian titik-titik ini kita sambungkan dengan menggunakan French curve. Okey, French curve ataupun flexible ruler. Dan kalau dapat sambungkan sekali, kita sambungkan sekali titik-titik ini. Okey. Jadi awak dapat elips. Okey, jadi awak dapat elips. Okey. Kemudian maklumat yang seterusnya adalah awak ada titik C berukuran 15 mm daripada B. 15 mm bukannya 15 cm. Jadi ukur 15 mm daripada B. Okey, 15 mm. So dapat titik C. Gelapkan terus, hitamkan terus supaya awak tidak kehilangan markah. Okey. Baik. Seterusnya, cikgu nak ajar awak cara membaca maklumat. Okey. Lihat di sini. Awak ada ukuran 70 mm untuk kita mencari pusat bulatan jejari 30. Okey, 70 untuk cari pusat bulatan untuk jejari 30 ini. Okey. 70
Kemudian lihat ukuran ke bawah adalah 55. Maksudnya sini 70, turun bawah 55. Dapat pusat bulatan 30. Okey. Jadi lukiskan satu garisan mengufuk daripada titik A. Ambil ukuran 70. Okey, tandakan ukuran 70. Okey, tanda ukuran 70. Okey, 70 ah. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian lukiskan garisan tegak ke bawah. Untuk kita ambil ukuran 55. Okey, ukuran tegak ke bawah. Kemudian tandakan ukuran 55. 1 2 3 4 5. 55. Maka di sini adalah pusat bulatan untuk lukis jejari 30. Okey. Lukis jejari 30. Gunakan jangkar lukis. Ambil ukuran 30. Lukiskan bulatan jejari 30. Jangan dihitamkan sebab awak belum dapat jawapan lagi. Okey, jejari 30. Dalam peperiksaan, pusat bulatan dapat dengan betul. Bulatan dilukiskan dengan jejari yang betul, awak dapat 1 markah. Elips ini tadi maksimum markahnya adalah 4,5. Lukiskan garisan ini adalah setengah markah. Okey. Seterusnya kita lukis pula untuk bulatan jejari 20. Okey, kalau dilihat di sini, bulatan jejari 20 adalah berukuran kedudukannya 60 ke bawah. Okey, 60 ke bawah dan lihat pada soalan ianya sama selari dengan kedudukan garisan yang ini. Okey, maka nanti kita akan lukiskan satu garisan daripada pusat tadi berukuran 60, sebab ukuran diberi sini 60, sini 60, ke kanan 70 untuk dapatkan pusat bulatan jejari 20. Okey. So, saya panjangkan terlebih dahulu garisan ini. Ukuran ini adalah 60 ke bawah. Jadi saya panjangkan juga garisan ini. Ambil ukuran 60. Okey, ukuran 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 60. Tandakan daripada pusat bulatan tadi. Ukur tanda 60 di bawah. Kemudian gariskan supaya ianya boleh menyilangi garisan. Tak nak garis pun tak apa, cuma tandakan pun boleh. Langkah kerja ini ada markah, dapatkan kedudukan ini setengah markah dan kemudian lukis
bulatan jejari 20. Okey, jejari 20. Gunakan jangkar lukis, ambil ukuran 20 dan lukiskan. Okey. Jadi ada lagi satu markah di sini. Okey, satu markah. Okey, seterusnya. Jadi nasihat saya, bila kita nak menjawab soalan tangent ini yang berkaitan dengan elips, parabola, lukiskan dulu bahagian yang ada maklumat. Contohnya elips ataupun parabola. Kalau dalam kes soalan ini, elips. Kemudian lukiskan 2 bulatan. Ada masanya diberi 3 bulatan yang bermaklumat, berukuran. Apa maklumat yang dimaksudkan itu adalah ukuran. Contohnya tadi ada ukuran 70, ada ukuran 55. Okey, kemudian ada ukuran 60 untuk kita lukiskan jejari 20 dan jejari 30. Okey. Seterusnya, yang ini awak beri perhatian. Untuk tangent, selalunya saya akan minta pelajar ingatkan. Ingatkan apa? Ingatkan bentuk ini. S dan bentuk U. Okey? Bentuk S ini bermaksud di mana 2 bulatan bersentuhan di sebelah luar. Mana S-nya? Ini bentuk S. Okey? Ataupun yang ini bentuk S. Kemudian bentuk U adalah apabila 2 bulatan bersentuhan di sebelah dalam. Okey. Sini. Ini bentuk U. Okey, S dan U. Saya suruh pelajar ingatkan sedemikian. Okey, kenapa perlu ingatkan S? Okey, S adalah untuk tambah. Tambah apa? Tambah jejari. Jejari 1 tambah jejari 2. Okey, jejari 1 untuk bulatan 1. Jejari 2 untuk bulatan 2. Okey. S tambah. U tolak. Apa yang ditolak? Jejari. Jejari 1 dan jejari 2. Okey. Jejari 1 tolak jejari 2. Nanti kita lihat aplikasinya dalam soalan ini. Okey, jadi saya minta anda ingat yang ini. Benda pertama yang kena ingat, S dan U. Okey. So, sekarang apa yang kita boleh buat seterusnya adalah bulatan jejari 80. Kalau lihat di sini, untuk jejari 80, maklumat yang awak ada cuma maklumat jejari, tetapi tidak ada kedudukan pusat bulatan. Maka kita kena cari pusat bulatan terlebih dahulu. Bagaimana? Okey, kalau awak lihat jejari 80 ini bertangent dengan jejari 20, bulatan yang pertama, dan juga bertangent dengan jejari 30. Okey, bertangent kepada 2 bulatan. Di sinilah nanti kita akan guna pakai sama ada S ataupun U. Okey, kalau saya lengkapkan ataupun saya lengkapkan kita lihat dulu satu sentuhan bulatan untuk jejari 80 ini. Contohnya kita lihat jejari 80 dengan jejari 20. Apakah bentuk yang awak nampak di sini? Ini bentuk apa? Kalau saya nampak yang ini. Okey, jejari 80 dengan jejari 20. Jangan pergi ke titik C, titik D, titik E. Dan jejari 80. Bentuk apa? Ini adalah bentuk U.
Okey, ini adalah bentuk U. Kalau U tadi saya katakan U tolak. Apa yang kita tolak? Jejawi 80 tolak 20. Jadi awak dapat 60. Okey? 80 tolak 20, 60. Apa awak nak buat dengan 60 itu? Okey. Tadi kita tolak dengan jejawi 20. Maka kita rujuk kepada pusat jejawi 20. Ambil ukuran 60. Kita tolak nilainya tadi dapat 60. Maka ambil ukuran nilai 60. Okey. 60 pada pusat jejawi 20. Pusat jejawi 20. Okey. Lengkung bulatan adalah ke arah kalau lihat lengkungnya adalah sebegini, maka pusatnya berada di dalam. Bukan di luar, di dalam. Maka kita tandakan. Okey. Tandakan lengkung yang berukuran jejawi 60 tadi. So ini lengkungnya. Okey. Kemudian lihat lagi jiran sebelah. Mesti lihat dua-dua jiran. Cuma lihat satu persatu. Si boleh tamak tapi mesti adil. Okey, lihat jiran sebelah. Tadi jiran sebelah ini bentuk U. Kemudian jiran ini pula awak lihat. Okey, sentuhan dengan jiran yang ini. Bagaimana ianya bersentuh? Lihat bentuk yang ini tutup. Okey, lihat bentuk ini bentuk apa? Ataupun boleh lihat di sini. Okey, yang ini ataupun yang ini. Kalau yang ini bentuk U. Okey, sama juga bentuk U. Kalau bentuk U, saya katakan tadi, kalau U kita tolak. Apa tolak apa? Tolak jiran lah. 80 tolak 30. Okey, 80 tolak 30. Jangan tolak bulatan yang lain. Kena tolak bulatan yang berjiran dengan bulatan jejawi 80 itu sahaja. Okey, 80 tolak 30, maka awak dapat 50. Okey, maka ukuran 50 itu awak tanda daripada pusat bulatan jejawi 30. Okey, jejawi 30 tanda 50. Okey, ambil ukuran 50. Tanda daripada pusat itu. Silang lengkuk yang kita buat tadi. Di mana ianya bersilang? Di situlah pusat bulatan. Okey, di mana ianya bersilang? Di situlah pusat bulatan untuk jejawi 80. Okey. So dah dapat pusat. Dah dapat pusat. Kita cari pula titik tangennya. Contohnya untuk jejawi 20, di mana 20 sentuh 80, titik tangennya adalah titik E. Okey, titik tangennya adalah titik E. Jadi, ingat lukis garisan normal. Okey, lukis garisan normal pusat ke pusat. Silang. Dapat di sini titik E. Okey. Kemudian yang kedua pun sama. Pusat ke pusat. Gariskan. Silang bulatan. Dapat titik F. Okey, kenapa tidak di sebelah ini? Lihat soalan. Titik F-nya berada di luar, bukannya di dalam. Jadi, tanda di sebelah luar. Selepas itu, barulah boleh lukis. Ambil jangka lukis. Ambil ukuran 80 tadi kan. Kalau dah betul, tolak, tambah, minus, bagi. Jadi, ianya akan betul lahnya. Okey. Ada salah sia.
Okey. Okey, jadi awak dapat jejawi 80. Okey, jejawi 80, jejawi 30, jejawi 20. Okey, apa lagi yang boleh awak lukis? Okey, yang boleh awak lukis sekarang adalah garisan tangent. Garisan tangent A, G. Okey, satu lagi perkara yang anda kena ingat berkenaan dengan garisan tangent. Kalau nak lukis garisan tangent, langkah pertamanya mesti lukis semi circle ataupun separuh bulatan. Okey, semi circle. Okey, kalau dilihat di sini dalam buku anda, okey. Ada 3 kaedah untuk melukis garisan bertangent. Satu, yang pertama adalah melukis garisan bertangent kepada bulatan apabila ada satu titik berada di luar bulatan. Maksudnya awak ada satu bulatan, satu titik. Ya, langkah pertamanya adalah melukis semi circle. Melukis semi circle. Okey, maksudnya pusat bulatan ini sambung dengan titik tersebut dan kita lukis semi circle. Di mana semi circle itu bersilang, itulah garisan tangent anda. Okey, situ garisan tangent anda. Okey, ini adalah bulatan anda. Ini adalah titik tangent anda. Ini adalah bulatan, ini adalah titik yang berada di luar. Okey? Maka kita kena lukis semi circle di mana kita sambungkan titik A dengan pusat bulatan. Ingatlah, pusat bulatan yang penting. Okey, pusat bulatan dengan titik A. Okey? Jadi kita sambungkan pusat bulatan dengan titik A. Dan lukis semi circle. Di mana kita nak lukis semi circle, sama ada di sebelah atas ataupun di sebelah bawah. Wujud soalan. Soalan awak ada jawapan. Okey, soalan lihat garisan tangentnya berada di sebelah bawah. Maka semi circle-nya mesti terletak di sebelah bawah. Okey. Semi circle berada di sebelah bawah. Untuk melukis semi circle, rasanya awak dah tahu bagaimana nak lukis semi circle. Saya tunjukkan saja, tak perlu saya cerita panjang lebar. Okey. Kemudian gariskan untuk dapatkan pusat bulatan, pusat semi circle. Pusat semi circle. Okey, lukiskan semi circle tersebut. Okey. Dalam lukisan tangent ini, kena betul-betul aplikasikan garisan binaan. Kalau awak dapati ada banyak lengkung, banyak garisan yang kena anda buat untuk bezakan jawapan dengan langkah kerja anda. Langkah kerja itu tidak perlu dipadamkan. Okey. So, lihat semi circle ini, di mana ianya bersilang dengan bulatan.
Okey, semicircle bersilang dengan bulatan yang berkenaan iaitu jejawi 30 tadi, iaitu di sini itulah titik G. Maka gariskan A ke G dan pastikan garisan itu tidak menyilangi bulatan jejawi 30 dan ianya hanya menyentuh pada titik G. Okey? Katakanlah awak kata tak ingat langkah kerja. Lukis sekejap pun boleh. Awak lukis sahaja, awak tak ada markah. Sebab langkah kerja itu penting untuk dapatkan markah. Right? Maka bahagian ini awak boleh gelapkan mengikut soalan. Okey, gelapkan bulatan ini mengikut soalan. Biar nampak beza jawapan dengan langkah kerja. Okey. Seterusnya. Yang ini kita belum buat, belum lengkap. Iaitu JX. Okey, kalau lihat pada soalan ini JX. JX ini jejawinya tidak diketahui. Jejawi adalah tidak diketahui. Okey, awak tak tahu jejawinya. Jejawi tak tahu, pusat pun tak tahu. Okey? Tetapi awak ada maklumat titik tangen. Mana titik tangennya? Awak ada maklumat satu titik. Iaitu titik C. Titik C dah ada. Mana titik C? Titik C dah ada. Okey. Jejawi tak tahu, pusat tak tahu. Kalau dilihat, ianya bersentuhan dengan jejawi, bulatan berjejawi 20 pada titik D. Kaji. Adakah titik D itu ada maklumat kedudukan, ada ukuran ataupun tidak? Kalau dilihat pada gambar raja ini, D juga unknown, juga tidak diketahui di mana kedudukannya. Okey? Oleh yang demikian, JX ini kita akan menggunakan kaedah zigzag. Bila masa kita nak guna kaedah zigzag, apabila jejawi tak tahu, pusat tak tahu, titik tangen pun kita tak tahu. Okey, titik tangen pun tak tahu. Jadi kita guna kaedah zigzag, sama ada zigzag menegak, mengufuk ataupun zigzag menegak. Okey, zigzag mengufuk ataupun zigzag menegak. Okey. Zigzag Okey, saya tunjukkan. Kita mulakan dengan titik C. Lukiskan garisan tegak. Dalam kes ini zigzag ini dalam keadaan menegak. Kita lukiskan garisan tegak di sini. Okey, selarikan garisan ini. Okey, ini langkah pertama. Setiap langkah ada kerja, tapi pastikan langkah kerja itu berkesinambungan. Kalau langkah kerja awak itu awak lukis satu saja, awak lukis yang ini sahaja. Lepas tu awak tinggalkan. Tak ada markah. Okey, tidak ada markah. Okey, satu. Selarikan ke mana? Selarikan kepada pusat yang berkenaan. Pusat berkenaan apa? Pusat berkenaan adalah jejawi 20. Okey, selarikan ke jejawi 20. Okey, dah dapat. Okey. Jadi ada 2 di sini. Belum lagi jadi. Macam ni rupa zigzag ya tak? Yang ini kan. Okey. But yang ini nanti akan terbalik. Ini akan jadi macam ini. Okey. Okey, mana nak dapat this one?
ianya bersilang pada bulatan jejawi 20. Okey, cikgu saya zoomkan biar awak nampak. Okey, ianya bersilang dengan jejawi 20. Jadi kita sambungkan. Sambungkan ke mana? Sambungkan ke titik C. Okey. Sambungkan ke titik C. Maka zigzag awak dah nampak dah. Zigzag. Okey. Di mana ianya bersilang dengan bulatan jejawi 20, itulah titik D. Okey, itulah titik D. Alright. Seterusnya, kita lukiskan garisan normal. Apa itu garisan normal? Pusat kepada titik tangen. Okey, pusat kepada titik tangen. Silangkan dengan garisan pertama yang kita lukis tadi. Okey? Jadi inilah pusat bulatan untuk lukis JX. Double check. Okey, double check ukuran pusat dengan D. Okey, D dan C. Okey, kalau tepat lukis. Okey, lukiskan terus. Gelapkan jawapan awak. Okey, maka kita dapat jejawi JX. Kemudian lengkapkan ataupun hitamkan untuk jejawi 20. Okey. Maka selesai soalan tangen soalan 32. Okey, soalan tangen soalan 32.